bergantung kepada niat. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Maisarah berkata, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menerima perkataan seorang hakim, tetapi aku melihat tujuan dan niatnya. Maka bila tujuan dan niatnya kepadaku, maka aku jadikan diamnya untuk berfikir dan bicaranya sebagai zikir, meskipun ia tidak berkata-kata. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim An-Nakhai berkata, sesungguhnya ada kalanya seorang mengucapkan kalimat yang membuat marah, akan tetapi niat yang sebenar adalah baik, maka Allah menjadikan orang-orang yang menerima dengan rasa maaf, sehingga orang-orang berkata niatnya baik, tidak bermaksud jahat. Dan sebaliknya, ada kalanya seorang yang berkata baik tetapi niatnya tidak baik, maka Allah menjadikan para pendengarnya mengikut niat, sehingga mereka berkata matlamatnya tidak baik, perkataannya betul tetapi tujuannya tidak baik. Aun bin Abdullah berkata, dahulu orang-orang salihin masing-masing menulis surat kepada kawannya 3 kalimat. Yang pertama, yang bermaksud man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia, siapa yang beramal untuk hari akhirat, maka Allah mencukupkan segala urusan dunianya. Dan siapa yang memperbaiki niatnya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Baik, ini bab niat lah, kekuatan niat, keperluan niat dan kekuatan niat. Jadi daripada awal sehingga akhir kita baca, semuanya nak menggambarkan kepada kita niat memainkan peranan penting di sisi Allah Ta'ala. Ingat di sisi Allah Ta'ala, tetapi di dalam masa yang sama dia mempengaruhi kita punya sikap kita, sehingga dia mempengaruhi juga orang lain. Baik, di sisi Allah Ta'ala, pertama sekali penerimaan Allah Ta'ala terhadap amalan kita tu dia mesti duduk pada niat. Kita ambil benda yang simple kita mandi, mandi, bangun pagi mandi, tak ada niat apa mandi. Baik, cuma pagi besok, lusa ke, mungkin kita bersama dengan isteri. So nak suruh kita ni ada sedikit perbezaan. Mandi hak ni mandi untuk benda lain. Maka dengan sebab itu mandi hak untuk benda lain tu kena pasang niat. Nah, mandi ni dah untuk angkat hadap besar. Jadi baru dia jadi terangkat hadap besar. Tapi kalau mandi tu tak ada niat, tak ada apa-apa, bangun mandi macam sebab apa aku tiap pagi mandi. Habis cerita. Jadi sedangkan di sana mungkin dia bersama dengan isteri dia, maka mewajibkan dia mandi, maka pada masa itu kena bezakan terus, ini mandi special case punya, iaitu mandi wajib. Baik, itu benda mandi wajib. Tetapi ada juga niat yang mana kalau yang mandi wajib tadi, kalau kita tak niat, dia ada menjejaskan kualiti kita punya diri. Sebab bila tak ada niat, maka hadas itu tak terangkat. Bila tak terangkat, kita punya ibadat yang lain tu terbatal, tidak sah. Baik, ada juga niat yang mana kalau kita pasang niat tadi, dia memberi, orang panggil, satu energi, satu kekuatan baru kepada kita untuk melakukan benda yang baik. Baik, contoh, kita mandi biasa, kita ambil contoh mandi lah supaya nampak dia punya perbezaan dia. Kita bangun pagi mandi,
Tiap pagi mandi. Baik, setelah kita buat begitu sekian lama, cuba tuan-tuan buat lepas pada ni. Lepas pada ni Kalau sebelum ni jenis maknanya bangun pagi mandi ataupun balik kerja petang-petang tu macam orang makan gaji tak kisahlah. Makan gaji ke apa benda. Balik kerja mandi. Jadi dia mandi. Baik. Selepas daripada ini cuba kita pasang niat sedikit. Aku mandi ni kerana Allah Taala untuk mendapat kecergasan badan. Rasa maknanya orang panggil keselesaan dan kecergasan untuk aku beribadat pada Allah Taala. Niat. Masa mandi tadi ada niat begitu. Andai kata begitulah tuan-tuan buat, dia akan ada satu energi untuk kita buat benda baik. Itu lepas mandi tu badan segar berasa lagi surau masjid. Dia akan jadi macam tu. Tak percaya cuba buat. Sebab itu dia daripada awal saya baca daripada awal sampai akhir tadi sebab saya senang nak borong gitu je, nak cerita. Jadi kalau tuan-tuan buat begitu, dia akan jadi ada semangat. Sebelum ni rasa malas je. Lepas mandi badan segar. Tapi oleh kerana kita mandi tu, yalah aku balik kerja, aku penat, keletihan, mandi segar sikit badan. Tapi kita tidak ada niat pun untuk nak gunakan kecergasan itu untuk melakukan ibadat pada Allah Taala. Maka dia stop sampai situ lah lepas mandi. Kalau balik dekat maghrib, katakan pukul 7 lepas mandi, tunggu maghrib, sembahyang maghrib dekat rumah. Lepas sembahyang maghrib dah badan segar, menghadap TV. Tetapi kalau sekiranya ada niat yang macam saya sebut tadi, lepas mandi tu berehat sekejap, lepas tu tengok jam 7 suku. Otak kita ni dia automatik. Oleh kerana niat tadi pun memang untuk aku melakukan ibadat pada Allah Taala, maka automatik dia ada satu kekuatan macam didorong. Dipimpin, didorong, lalu kita pun ambil anak kunci kereta, anak kunci motor ke apa benda, lalu kita pergi surau. Pergi surau menghadap pula kuliah maghrib. Sementara nak tunggu isyak tu ada kuliah maghrib. Okey. Begitulah seterusnya. Jadi sebab itu maknanya kalau kita ada pasang niat, maka dia ada efek lah, ada kesan kepada kita punya gerak-geri kita. Kita berniat berniaga cari makan, ada pasang niat, berniaga ke makan gaji tak kisah, cari makan. Masa cari makan tu niat dah, aku nak tolong, aku nak spend nak belanjakan sedikit daripada harta yang Allah Ta'ala bagi ni, rezeki Allah Ta'ala bagi ni untuk orang lain. Mesti tuan-tuan dia akan, bila niat begitu, tiap-tiap hari tu macam yang saya selalu duduk sebut tu, mesti kita akan ambil RM1, RM2 ke RM10 ke tiap hari, letak dalam satu tabung. Dan bila kita berjalan bawa kereta, tengok orang buta, orang yang jenis yang duduk kutip sampah tu, tak kutip sampah, bawa kereta, basikal buruk, automatik otak kita ni diberi arahan, didorong, dipimpin oleh Allah Ta'ala. Berhenti sekejap, bagi ke dia sikit. Kalau boleh berhenti, tak boleh berhenti pun sampai pejabat, ada tabung, letak dalam tabung. Dia itu maknanya kekuatan dipanggil niat. Sebab itu maknanya di sini bukan setakat dia nak mengesahkan kita punya ibadat. Macam tadi yang saya bawa contoh mandi wajib itu nak mengesahkan kita punya ibadat. Apa dia? Ibadat mandi wajib. Termasuk kita mari sembahyang. Confirm lah, maknanya benda tu formal. Nak sembahyang apa? Maghrib. Okey, niat sembahyang maghrib. Ini hak biasa ni. Kita cerita hak biasa. Maknanya niat yang di luar ibadat pun sebenarnya dia memberi kesan dan kekuatan untuk kita melakukan kebaikan. Baik. Kita tengok hadis yang bawah tadi, bukan hadis ini kata-kata saja. Siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah Ta'ala mencukupkan segala urusan dunia. Pertama sekali disebut sini, siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah Ta'ala mencukupkan segala urusan dunianya. Baik, apa dia yang dikatakan beramal untuk akhirat? Kita ambil contoh yang mudah untuk kita faham. Apabila kita bagi makan pada anak bini kita,
Kita terus ingatan kita tadi, niat ataupun ialah maknanya ingatan kita, aku buat ni semuanya ialah untuk akhirat aku. Sebab benda ni aku bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah pun anugerahkan kepada aku satu orang perempuan yang menjadi milik aku. Ya. Perempuan yang Allah Ta'ala bagi itu adalah milik kita. Ya. Sepenuhnya mak pak dia dulu-dulu. Ya tak? Mak pak dia dulu-dulunya pera daripada kecil sampai ke besar seksa. Ya tak? Anak perempuan. Ya. Seksanya dengan tangisan dia, dengan perangai dia, bagi makan minum, belajar sampai universiti. Last sekali serah kat orang tu automatik habis cerita. Ya, tak ada pasal-pasal, kita serah satu orang anak dara kita, anak perempuan kepada satu orang lelaki, maknanya putus terus. Dia punya level dia pun anak perempuan, suami, Tuhan. Anak lelaki lain, anak lelaki, ibu bapa, Allah, Rasulullah lah. Anak perempuan tak kahwin saja dia terhalang terus. Dia punya. Sebab tu kalau orang lelaki ni bila nak kahwin kena peringat tu. Tak salah baca lah jenis apa ni orang panggil apa ni, ini nak kahwin ni sunnah Nabi. Kadang-kadang kita khutbah tak, khutbah yang standard, peringat ke dia, awak ni menerima satu amanah daripada Allah. Ya. Lepas ni isteri awak ni, lepas akad saja isteri awak ni terputus terus. Ketaatan dia bukan pada mak pak dia, pada awak dah. Maknanya hebatnya awak ni, tetapi kehebatan awak ini akan menjerumuskan awak dalam neraka. Sekiranya tidak diurus cara Islam. Ya tak? Kalau awak tak bagi makan jiwa dia, awak seksa, awak tak jaga hati dia, perasaan dia, emosi dia, awak tanggunglah di hadapan Allah. Kalau awak punya bini, isteri tidak reti baca Quran, awak punya tanggungjawab. Hak bahagian ayah semasa bahagian ayah. Ya. Hak ayah bertanggungjawabnya masa bahagian dia. Bila dipindah pada bahagian lain, siapa dia? Bahagian lain, orang lain, iaitu suami. Itu suami pula tanggung. Awak ambil, kena tahu isteri awak ni tak reti baca Quran, tak reti bab agama, maka tanggungjawab awak. Ya. Daripada saat dia jadi isteri, itu Allah Ta'ala kira buka buku cerita awak. Sebelum dia jadi isteri awak, itu cerita ayah dia. Ya. Allah Ta'ala akan tanya, kenapa semasa period tempoh dia tu anak awak duduk di bawah tanggungjawab awak tak jaga dia, tak didik dia. Itu maknanya dia punya period tu. Period suami sampai ke mati, kalau hidup sampai ke mati lah ya, maka itu ditanggung oleh suami. Baik. Jadi kalau bila kita kahwin, ingat ini untuk akhirat, maka Allah Ta'ala akan cukupkan segala urusan dunia. Ya. Sebab itu kalau nak buat cinta kahwin ya. Jadi bila kahwin dapat anak, gaji ada. Saya balik kampung raya baru ni, jumpa orang jahil ya. Kira orang jahil lah, tak orang kampung. Tak macam kita tiap hari ada kuliah, ataupun paling tidak seminggu sekali ke, atau ialah tiap hari kuliah maghrib ada tiap hari. Masjid ni pula ada kuliah subuh tiap hari. Kampung tak ada, kadang-kadang sebulan 2 kali ya, ataupun seminggu sekali, paling hebat lah tu. Tapi borak dengan orang miskin sambil bagi bantuan yang kita kumpul tu. Jadi walaupun nampak gaya dia common lah, orang common lah. Sembahyang pun entah betul tidak, tak tahu. Ya tak? Tapi dia borak tuan-tuan, cara dia borak, dia kata rezeki ni betul bagi daripada Tuhan. Ya. Dia cerita apa kita dengar lah, nak dengar. Maknanya kita mendengar tu sebab nak fikir, nak kait kot mana cerita dia tu. Jadi bila dia cerita rezeki ni mari betul-betul mari daripada Allah Ta'ala, dia kata, dia bahasakan diri dia abang apa, tak nak sebutlah nama. Jadi dia kata daripada mula kahwin dulu, dia kata masa nak kahwin tak confident, boleh pera dah anak orang tu. Tapi lepas kahwin tu Tuhan bagi rezeki. Lepas kahwin tu pula beranak pula, dia kata beranak pula, anak ramai, dia kata. Fikir anak ramai, rasa-rasa duit tu dekat selori dia tak habis. Bahasa kampung lah tu.
Maknanya banyak. Tapi dia kata kalau fikir hot story, dia kata dengan pendapatan dia tak padan. Tak mungkin dia boleh tanggung anak bini dia sampai ke you ke apa benda. Maka di sinilah maknanya menunjukkan bahawa rezekinya Allah Ta'ala kata dah, rezeki aku bagi. Kamu tak payah fikirlah. Sebab dari sudut kahwin pun, bila kahwin saja rezeki mari. Saya tengok pada cerita masa di Mesir dulu, inilah kawan-kawan saya ada beasiswa kan, Kementerian Pendidikan. Jadi hak mana tak ada beasiswa ni, ialah maknanya dia tak ada duit lah, kuranglah duit. Mak ayah tak hantar, tak ada lah. Baik, ada satu apa tu kawan, dia mari jumpa ana. Dia kata berasa nak kahwin, dia kata, tapi duit tak ada. Walaupun dia belajar agama, dia baca hadis apa semua sama. Cuma kita, saya oleh kerana ada duit tu tak mikir lah bab tu kan. Berasa nak kahwin, kahwin je. Tahun 2 saya dah kahwin dah. Tapi dia ni bila tengok kita kahwin, orang lain pun kahwin, mana ada beasiswa kahwin, dia berasa nak kahwin tapi duit tak ada. Bila duit tak ada, dia macam berfikir, boleh ke tak aku kahwin? Maka dia pun mari sambil-sambil borak tu, macam mana nak kahwin? Duit tak ada. Jadi kita ni tolong peringat ke dia, takkan tak baca hadis. Sekian-sekian, siapa yang kahwin Allah Ta'ala jamin akan tambah rezeki dia, iman dia pun bertambah. Entah kahwin je lah. Tapi dengan niat entah kahwin tu nak jaga agama entah, supaya mudah belajar, tak fikir dah buat perempuan. Sebab apa, dalam satu, kalau buka kitab Ihya Ulumuddin, dia ada sebut benda ni, al-ilmu yudabbihuna baina fakhizain. Ilmu itu akan disembelih di antara dua celah paha. Maksudnya boleh faham? Ilmu ni maknanya ilmu yang kita belajar, terutama sekali ilmu agama tu, akan disembelih oleh dua benda yang terletak di antara dua paha. Maknanya apa dia? Kalau mikir bab orang perempuan, ilmu tak masuk. Settlekan benda tu. Jadi hadis dah confirm menyatakan kahwin rezeki mari. Kalau anda berasa yakin, anda kahwin. Dan anda pun nak kahwin kerana nak jaga diri, kahwin je lah. Dan yakin pada hadis tu. Dan dia pula bila kita cakap lagu tu, dia confident. Bawa mari rasa confident. Lepas dia kahwin tuan-tuan, yang betul tu, lepas dia kahwin tu, dia mari jumpa, dia kata, ana baru dapat dia panggil pertama, dua benda dia dapat. Zakat daripada kerajaan Terengganu dapat. Kok dia minta lama dah, dia tak, masa tu dia tahun 2 dah. Sepatut tahun 1 dapat, minta tahun 1 lagi. Tahun 3. Tahun 1 sepatut dapat, tahun 2 dapat. Minta dia tiap tahun tak dapat. Tahun ketiga tu lepas kahwin dapat. Baik, satu. Yang kedua, diminta juga hak Brunei. Hak Brunei pun dapat. Dan Brunei dia bagi $2,000 tak silap saya, $2,000 ke $1,500 tapi lebih kurang tu lah. Kalau $2,000 Amerika, dia boleh hidup, dia sama dengan orang yang dapat beasiswa yang lain-lain. Jadi di situ tuan-tuan, ini yang Allah Ta'ala kata ni, siapa yang beramal untuk akhirat. Kalau dah kahwin tu nak jaga diri tu pasal apa dia? Ingat akhirat. Kalau maknanya tak ingat akhirat, tak payah kahwin, pergi je cari perempuan, berasa nak perempuan pergi cari. Tapi bila ingat akhirat akan dibalas dengan syurga neraka, maka kita pun kahwin. Kan? Kahwin nak jaga diri daripada melakukan benda yang tak elok. Maka bila kita mikir bab akhirat, Allah Ta'ala kata aku akan cukupkan dunia dia. Jadi itu saya cerita benda yang cerita kahwin. Kalau cerita tuan-tuan, kalau kita cerita bab bila dapat anak pula, bila dapat anak, dia maknanya kita sendiri akan berfikir macam mana aku nak increase, nak angkat, nak tingkatkan kita punya pendapatan. Kita akan fikir. Lepas tu baru Tuhan bagi. Hasil daripada pemikiran kita itu barulah Allah Ta'ala bagi. Cara lagu mana Allah Ta'ala bagi, jangan fikir.
Masa tu bila kahwin nak beli TV, nak beli perabot, kalau mikir bab pendapatan tak lepas tuan-tuan. Ya tak? Orang gaji 1,500, cuba bayang. Nak pusing ke mana agak-agak? 1,500. Kita letak rumah dia paling rendah sekarang ni kalau di area Gombak ni, nak letak berapa agak-agak rumah paling rendah? 400. Kalau cari jumpa. Tapi kalau cari itu kena cari betul-betul lah. Jumpa kadang-kadang jumpa orang duduk dah. Tapi standard dia 500. Ini kita kira 1,500 ya. Lepas tu pula katakan oleh kerana 1,500 punya gaji, maka dia pun mungkin adalah duit simpan-simpan sebelum kahwin tu, beli kereta. Kereta dengan dengan maintenance dia apa semua sekali minyak, letaklah 200. Dah 700. Makan minum ya. Makan minum letak 500 ya. Ada balance lagi lebih kurang 300 ya. 300 tu lah kalau nak simpan pun ya. Lepas tu nak beli televisyen, nak juga tengok televisyen dengan isteri ke, ataupun isteri duduk seorang rumah ya, tak nak tengok juga televisyen, sementara nak tunggu abang si suami balik ya. Kemudian katil ke apa benda, periuk, peti ais, atas 300 tadi lah adjust ya. Jadi di sini tuan-tuan, kalau nak fikir secara kita manusia ni, memang kita tak boleh nak hidup dengan 1,500. Tapi banyak yang kita jumpa kalau kita borak jumpa ya. Kadang-kadang kita pusing sana pusing sini, dia pun cerita gaji dia ya. Bila cerita tu pendapatan dia, dan kita mikir memang tak lepas ya. Tak boleh lepas hidup dia kecuali betul-betul Allah Ta'ala yang bagi rezeki pada dia. Baik. Dan siapa yang memperbaiki dirinya, memperbaiki niatnya, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki hak zahir. Dia macam tadi juga ya. Niat dia. Kalau orang tu dia cari rezeki, terutama sekali dia menega lah, kalau hak makan gaji ni mungkin susah sikit lah itu. Kalau dia cari rezeki perniagaan ya, dia menega tak kisahlah dengan online ke, dia makan gaji ya tak? Menega hak lain tu hak lain. Pasal apa dia menega? Dia menega ni pertama sekali, saya duk perhati kalau saya borak dengan orang menega ni, kalau hak makan gaji hak menega, dia ada rancangan. Macam 4 hari lepas ke ada satu orang anggota keselamatan pergi kedai restoran tu, duk borak dengan dia, tak tahu dia pun kerja polis kan. Cuma lama-lama borak tu menanya, tahulah dia kerja di Bukit Aman polis, bahagian sekian-sekian lah. Lepas tu tanya dia, kenapa duduk sini, duduk area ni? Dia kata memang duduk area ni pun sebab saya sikit-sikit menega lah dia sebut menega ya. Jadi dia ni jenis bila dia bercakap tu, dia bercakap agama ya. Jadi dia kata, panjanglah cerita, ringkas ceritanya, kesimpulan dia kata dia duk jangka 10 tahun lagi, dia kata dia akan berhenti ya. Dia akan berhenti nak menega sebab dia orang Kelantan. Dua-dua tu mari borak tu orang Kelantan. Jadi memang pemikiran orang Kelantan ni, dia nak menega je hidup dia ya. Jadi dia kata anak nak berhenti, dia kata nak menega. Lepas tu sebelum ni, setakat ni menega macam mana? Dia kata ada satu ketika 30,000 habis licin dia tu. Jadi kita pun oleh kerana nampak dia minat menega tu, kita bagi nasihat. Pengalaman kita yang lepas-lepas tu, saya beritahulah pada dia, hak 30,000 tu anggaplah beli satu pengalaman. Dalam perniagaan ni orang tipu kita, itu satu benda yang tak ada dalam buku business study ya. Jangan berhenti, kalau berhenti habislah pengalaman tu, rugilah 30,000. Tapi dengan 30,000 yang kena tipu ke, rugi ke benda tu, itu satu pengalaman untuk meningkatkan lagi kita punya kata orang, sale jualan kita. Baik. Jadi dia ni, kalau betul niat dia begitu, dan banyak juga orang yang makan gaji ni dia menega, niat dia pertama sekali dia nak tambah income, yang kedua dia nak berhenti menega. Tapi banyak-banyak yang tu, ada juga yang saya borak-borak tu, dia kata niat, dia kata yalah tengok orang-orang duk buat amal jariah ke benda, berasa nak juga dia kata. Tapi kalau nak harap gaji 2, 3, 4 ribu, dia kata tak lepas kata. Itu maknanya. Dan bila kita cek individu yang seperti ini, orang macam ni
bila cek borak lagi, kita cubalah menanya dengan cara psikologi kita untuk nak cek orang tu. Akhir sekali dia punya gaya hidup dia ialah dia adalah satu orang yang selalu attend kuliah, walaupun dia bukan orang orang agama, dia bukan ustaz, ya, tetapi dia selalu attend kuliah. Jadi dia mari satu kesedaran, ya. Jadi dia pun bila berniaga tu niat dia nak buat kerja agama, ya, selain daripada untuk rezeki dia lah, untuk kehidupan dia, tapi juga untuk agama. Jadi dalam bab inilah, bila kita baiki niat kita, Allah Ta'ala baiki zahir kita. Niat kita tadi dalam bab rezeki tadi, cari makan tadi, kalau niat kita nak bantu orang, nak buat kerja nak bantu fisabilillah ke benda, Tuhan akan bagi rezeki, ya. Lebihkan lagi rezeki itu, akhir sekali kita punya gaya hidup kita pun berbeza, ya. Kita tengok maknanya mungkin Tuhan bagi rezeki itu akhir sekali, mungkin kalau rancangan contoh tadi, ya, dia kata 10 tahun lagi dia akan berhenti. Mungkin dengan niat dia yang baik, tak ada 10 tahun, 5 tahun dia dah berani, ya, dia dah berani berhenti. Sebab apa? Niat dia tadi mungkin nak tolong. Cerita dia memang sedap lah cerita dia, walaupun tengok gaya, kalau tuan-tuan tengok gaya tu memang tak itulah, ya, tapi dia bercerita bab agama tu kita dengar, ya. Memang maknanya budak muda, sekitar saya ingat 30-an, tetapi sudah ada satu impian nak buat kerja-kerja agama, ya. Kerja agama bukan apa, maknanya kalau ada duit lebih nak sedekah, nak buat surau masjid, ya. Jadi Allah Ta'ala akan bantu dia, insya-Allah. Baik. Yang ketiganya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala kena kuat. Beki. Disebut ni beki, ya. Maknanya beki ni, hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni kawan sama, tak pernah comel. Bila tak pernah comel, maka kita sentiasa nak beki. Kereta kalau tak pernah comel, beki elemen betul, elemen balancing pula tak betul, sentiasa beki. Sebab tu saya nasihatkan pada anak-anak muda mana jumpa, hatta pekerja saya sendiri, saya kata mula-mula jangan duduk terlalu gopoh nak beli kereta baru. Beli second hand 5-6 ribu tu comel sangat dah. Proton Saga, Proton Wira, ya. Ada satu pekerja saya tu, dia bekerja, lepas tu dia buat juga online, ya. Lepas tu dia cakap, doktor saya nak beli kereta, macam mana, jadi kita tanya pendapatan dia. Kita punya gaji sebanyak ni, lepas tu entah pun bulan 9 nak masuk universiti, dia kata. Macam mana? Itu dia cerita dia buat online tu, dia buat berniaga yang lain-lain. Jadi saya pun kata gini, entah jangan beli hak baru, entah beli hak boleh pakai enjin cantik. Kalau Proton Wira 5-6 ribu tu comel sangat dah. Cuma kalau entah bajet sikit, kalau entah beli baru, entah kena ada 4 ribu, 400 lebih kurang 300 ke 400 sebulan kena spend untuk bayar installment dia. 9 tahun, menderita 9 tahun dia kata. Lepas tu entah kalau beli kereta jenis-jenis macam jenis-jenis apa orang panggil, hak 5 orang tu. Kalau MPV hak tu kan, hak boleh muat sampai 7. Kalau beli hak sedan, kalau beli hak jenis lagu tu, entah kahwin besok 5 tahun lagi kahwin, dapat anak, dapat 3-4 orang anak, kereta tu tak sesuai dah, kena beli kereta yang jenis MPV. Jadi rugi, tak ada habis bayar tu, entah dah memerlukan satu kereta yang lebih besar, entah beli kereta kecil dulu, bajet 102 pun tak apa dah, sebulan entah repair. Kalau entah boleh buat lagu tu lebih kurang setahun, kereta tu comel habis dah. Bajet 100 sebulan je, 200 sebulan, dalam masa setahun dapat simpan sekitar 2,400, ataupun buat sikit-sikit. Hak mana tak comel tu buat sikit-sikit, comel kata. Baik, begitulah juga kita ni tuan-tuan. Dan dia pakailah benda tu, ya. Kita pun lagu tu juga, kita bila kita rasa kita ni tak comel, ya tak, kita ni sentiasa tak comel, kita cuba baiki bahagian part yang tak comel, ya. Lama-lama kita akan jadi comel di sisi Allah Ta'ala lah. Dan bila kita comel di sisi Allah Ta'ala, dia automatik
mesti dengan manusia comel. Ya. Dengan manusia yang pertama sekali apa dia? Kalau isteri dia sentiasa baiki diri dia, maka manusia yang paling seronok, yang paling rasa gembira selain pada Tuhan Tuhan memanglah baiki diri kita sebagai manusia ni, bila baiki diri Allah Taala suka. Ya. Baik. Tetapi selain pada tu manusia yang suka siapa dia? Dia kata ni memperbaiki siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Taala, maka Allah Taala akan baiki hubungannya dengan sesama manusia. Kes isteri tadi, kalau dia dah comel dengan Allah Taala, maka suami dengan suami pun comel. Suami gembira. Suami kalau dia baiki diri dia, maka isteri pun gembira. Dia sebagai ayah baiki, anak pun suka. Anak kalau baiki diri dia, ayah suka, mak ayah suka. Lepas tu dia akan melebar kepada jiran, masyarakat dan sebagainya. Sebab itu hubungan dengan Allah Ta'ala ni kita kena sentiasa baiki, supaya hubungan dengan manusia pun jadi comel. Bila comel maknanya amanlah dunia pada masa itu. Dunia tak aman ni sebab hati manusia ni dia tak ada perasaan kasih sayang sesama manusia yang lain. Walaupun dengan isteri dia, walaupun dengan suami dia, dengan anak dia, dengan pak dia, dengan mak dia, dengan mak saudara dia, dengan kakak dia, dengan adik-beradik dia, bila tak ada perasaan kasih sayang, itu nak belasah ikut dan tu. Dengan adik-beradik pun kelahi, dengan mak ayah pun kadang-kadang ada nak kelahi juga. Yang suami isteri tak kira, boleh bercerai kan. Ada problem sikit, kelahi-kelahi cerai. Ni hak mak ayah ni. Bulan puasa baru ni ada 2 kes mak ayah. Bukan mak ayah. Ayah lah, maknanya anak dengan ayah. Anak dengan ayah dengan mak. Maknanya boleh nak kelahi. Baik jadi sebab itu tuan-tuan, kita cuba baiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan lepas puasa baru ni kita masuk dalam satu bengkel. Lepas puasa, masa puasa baru ni kita masuk dalam satu bengkel untuk nak baiki diri diri kita, part-part yang tertentu. Part bahagian hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dari sudut jiwa kita, sembahyang kita, Quran, zikir kita, apa semua kita baiki belaka baru ni. Cuba tuan-tuan ingat balik, masa baiki tu, sebelum hari raya tu, berasa lagu mana jiwa kita? Cuba ingat balik. Serabut ke? Ataupun dia tenang? Better kalau dah baiki comel tuan-tuan, bawa pun sedap. Kalau baiki comel, kita bagi pada appointment dulu. Awak buat rasa sehingga sedap kata. Duit jangan fikir. Kita pun bagi, dia pun buat dekat 2 minggu. Pemain jujur, dibaiki belaka, settle satu masalah. Lepas tu pula jumpa ketuk body pula. Okay, you cat dengan satu cat, colournya saya nak macam ni, body buat cantik-cantik. Ambil 2 minggu, cukup sebulan. Lepas tu tuan-tuan, dengan cushion dalamnya, dengan bagi leather seat, apa semua sekali, comel kita pun bawa sedap, tak ada masalah. Maka begitu juga kita dalam sepanjang Ramadan dari sebulan, kita baiki diri kita keseluruhannya. Maka dalam masa sebulan tadi, lepas tu tuan-tuan, sehari 2, kita kira sehari 2 lagi. Apa perasaan kita yang kita rasa? Kalau rasa tak seronok juga, tak betul lah tu. Sama ada kita sembahyang tak betul kerana Fatihah tak betul ke apa benda, ataupun tak betul. Sebab maknanya ibadat yang kita buat ni, dia kena betul, kena ikut ilmu dia. Kalau tak ikut maknanya ilmu yang Allah Ta'ala nak, yang diajar oleh Nabi, dia tak jadi. Buat cara kita mana boleh. Dalam video, tak tahulah video, tapi benda ni real saya tengok, bukannya lakonan. Video orang sembahyang sunat tarawih, buat 20 rakaat. Saya ingat boleh lah, saya ingat tunjuk sekali, tuan-tuan boleh tengok. Kok tuan-tuan tak tengok lagi. Kalau tuan-tuan tengok tu, memang kalau cara macam tu dia orang buat, nak kejar 20, memang tak ada keseronokan dalam beribadat, berserabut. Saya ingat saya cuba dapatkan tu, lepas tu kita tunjuk, tuan-tuan tengok.
Dengan tu imam bacanya sekali semua out. Sebab tu kalau dah nak buat 8 ke 20, biar kita steady, baca slow. Berasa larat buat 8, buat 8. Itulah kejujuran kita. Aku boleh buat 8, tak apa. Rasa buat 10, jangan ikat. Ini 8 pakat cabut belaka, tak betul lah. Okey, rasa boleh 8, okey, jalan. Lepas tu esok pula boleh 10, buat 10. Dusa tak boleh pergi letih ke apa, buat 8. Tulat boleh pula buat 12, buat 12. Jangan ikat dengan 8 ke 20, jangan. Cuma kita baginya standard 20. Awak hebat lagi, okey, buat rumah. Jangan duduk minta dengan masjid, buat ni 32 macam sedia normal dulu. Boleh nak buat, tapi yalah, takut tak mampu lah. Jadi itu cara dia. Jadi kita baik kiri kita tadi sebaik mungkin dalam bulan Ramadan. Lepas tu kita berasa, lepas baik kiri tadi 2-3 hari tahan, tak apa dah. Rasa seronok, tenang jiwa. Kalau boleh kita nak biar orang panggil sebulan, 2 bulan. Sebab itu saya fikir mungkin macam Qiyamul Lail tu, tahajud kita duk buat 10 hari yang terakhir tu, kita akan lanjutkan. Sebulan sekali pun tak apa dah, kita buat sama-sama dah. Hari Jumaat malam Sabtu ke, ataupun hari Sabtu malam Ahad ke, kita pakai buat sembahyang sunat tahajud. Biar benda tu jalan terus sampai temu Ramadan tahun depan pula. Begitu juga dengan puasa ke, mungkin maknanya yang kita buat dulu tu kita hidupkan balik. Puasa sunat dan buka sini sekaligus. Dan imam, sekali-sekala kita jemput imam imam hafiz, untuk semai subuh ke, insya' dan sebagainya, supaya benda tu jangan berhenti. Kalau berhenti dia jadi tak seronok balik. Jadi biar benda-benda yang boleh membaiki diri kita ni kita buat berterusan sampai jumpa Ramadan tu balik, tahun depan. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.